Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Baik, insya-Allah pada petang ini kita akan sambung PDPR kita dengan mata pelajaran ibadah. Seperti mana yang kamu tengok pada skrin di bawah. Nah, itu contoh soalan daripada buku simulasi yang kamu biasa tengok, buku simulasi untuk akidah dan ibadah. Tapi buka pada ibadah yang kita sambung soalan simulasi pada muka surat 12, iaitu set 3, pada soalan yang terakhir sebelum soalan tamat. Dan kita akan sambung juga pada set yang keempat, soalan objektif daripada muka surat 7 dan muka surat 8. Itu sahaja. Jadi kita akan bincang sikit lah untuk dari segi kaedah menjawab untuk soalan subjektif yang kita tengok pada skrin lah. Kalau soalan objektif, kamu baca pada soalan, pilih jawapan lah. Tapi untuk subjektif ni, Ustaz terangkan sikit lah. Sebab kadang-kadang bila subjektif ni, jawab dia kadang-kadang keluar daripada soalan. Apa yang kehendak pada soalan, dia jawab ke lain. Baik. Soalan yang pertama pada tengok soalan 63 tu. Kita tengok pada soalan 63, iaitu nyatakan dua hikmah keharusan solat ketika uzur. Apa dia hikmah seseorang itu diharuskan solat ketika uzur? Maknanya Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala wujudkan ataupun Allah Ta'ala datangkan hukum solat bagi seseorang yang sedang uzur? Bermacam-macam keadaan, ada duduk, ada baring, ada keadaan mengiring, yang paling-paling ni dengan mata dan hati. Jadi solat-solat ketika uzur itu diharuskan solat. Apa hikmah dia? Hikmah dia apa? Satunya, salah satu, saya bagi contoh yang mudah lah. Untuk mengelakkan seseorang itu daripada meninggalkan solat. Satunya apa? Mendidik diri supaya taat kepada perintah Allah untuk mendirikan solat. Jadi macam-macam. Hikmah ni adalah apa kelebihan ataupun apa benda yang baik Allah Ta'ala wajibkan atau Allah Ta'ala haruskan solat ketika uzur. Ada keadaan-keadaan yang boleh kita lakukan, apa cara untuk kita solat dalam keadaan kita uzur. Jadi banyak benda yang kamu boleh fikirkan yang bersesuaian. Jangan yang tak bersesuaian. Ustaz bagi contoh saja. Jadi kamu boleh bagi fikirkan contoh yang lain lah. Apa yang sesuai dalam soalan, kehendak soalan dia nyatakan dua hikmah, dua kelebihan ataupun dua hikmah. Apa baik dia Allah Ta'ala haruskan solat ketika uzur. Itu di antaranya lah Ustaz bagi contoh. Bila ada satu benda yang Allah Ta'ala mudahkan, satunya memudahkan kita dalam melakukan ibadah atau perintah Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Supaya apa? Mengelakkan kita daripada meninggalkan ibadah yang wajib. Itu macam kita bab tayamum. Bila tak ada air, kenapa Allah Ta'ala bagi satu hukum tayamum, harus pada tayamum? Kenapa? Untuk menggantikan wuduk, kenapa tidak ada air, maka datang hukum tayamum. Itu contoh yang Ustaz boleh bagi, yang lebih kurang. Macam semayang patutnya berdiri, kenapa Allah Ta'ala datangkan juga hukum solat ketika uzur ni? Supaya apa? Salah satunya apa? Untuk tidak kita meninggalkan ibadah solat, dan kita menunjukkan taat kita kepada Allah. Itu di antaranya lah. Jadi kamu boleh fikir. Soalan subjektif ni dia meluas. Kamu boleh fikir, tapi bersesuaian lah dengan soalan, kehendak soalan. Janganlah tanya pasal solat, kamu bagi tahu jawapan tentang puasa. Jadi tak kena lah. Jangan kita bagi tahu apa, lari daripada kehendak soalan. Itu salah. Ditanya pasal solat ketika uzur, jadi jawablah jawapan yang bersesuaian dengan solat ketika uzur. Baik. Soalan yang ke-64, apakah perbezaan niat, lafaz dan niat? Jadi niat dengan lafaz, apa beza dia? Tidak bagi tahu dekat situ. Niat ni apa dia? Ustaz bagi tahu dah. Niat apa yang kita niatkan dalam hati. Lafaz apa yang kita sebut. Jadi kita fahamlah bila sebut dengan perbezaan niat. Contoh niat, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Tapi kalau niat sahaja aku solat fardu
zuhur. Yang dalam hati kita niat tu berapa rakaat itu semua, tapi kalau ikut kaedah niat kita hanya pada 3, tapi dia nak bagi tahu apa beza niat. Niat ialah niat yang di dalam hati. Apa yang kita niat dalam hati. Kalau lafaz niat tu panjang, apa niat lafaz niat dia? Salli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Tapi kalau niat dalam hati dia, sahaja aku solat fardu zuhur contoh. Itu jadi kita boleh faham perbezaan. Dalam soalan tu, apakah perbezaan niat? Dia dah tanya dah. Niat apa dia? Niat adalah dalam hati. Lafaz niat pula. Lafaz niat adalah lafaz yang disebut. Lafaz yang disebut. Contoh yang kita sebut panjang tu. Kalimah, lafaz yang panjang. Itu lafaz. Tapi kalau niat ni yang di dalam hati. Niat tak semestinya panjang. Dalam hati tak semestinya panjang. Dalam sembahyang kita tak semestinya niat panjang. Satu tu. Jadi kita kena faham perbezaan antara lafaz dan apa itu niat. Macam niat sembahyang, banyak lafaz dia. Sembahyang sunat pun banyak lafaz-lafaz niat dia. Tapi kalau kata niat, niat yang dalam hati adalah niat sekadar yang ringkas. Dalam hati tu apa yang kita nak niat. Jadi itulah perbezaan niat dan lafaz niat. Baik. Kemudian tengok soalan 65. Berikan hukum sah batal bagi situasi di bawah. Yang ni yang Ustaz banyak kali terangkan, soalan-soalan berbentuk situasi. Dia minta hukum dan dia bagi tahu alasan. Yang ni pun kamu kena belajar. Apa kaedah menjawab. Contoh Ustaz bagi soalan. Gunakan Gunalen. Ni Gunalen ni. Gunalen yang baru memeluk Islam melaungkan azan maghrib. Orang yang baru memeluk Islam melaungkan azan maghrib, sah ke tidak? Dia baru masuk Islam, sah ke tidak? Jadi hukum dia apa? Sah lah. Alasannya kenapa? Dia telah memeluk agama Islam. Kalau orang kafir azan, tak ada apalah, tak sah lah. Kenapa? Dia mestilah orang Islam yang melaungkan azan. Kalau orang kafir azan, adakah dikira sah? Tidaklah. Yang ni Gunalen ni baru memeluk Islam melaungkan azan maghrib. Jadi hukum dia apa? Sah lah. Tapi kena ada ilmu lah. Jangan tak ada ilmu. Jadi kalau keadaan dia ni, dia dah baru masuk Islam. Jadi orang yang masuk Islam ni bolehlah melaungkan azan. Tak ada masalah. Yang kedua, ketawa tetapi bunyi ketika solat. Alasan dia, ketawa bunyi, sah tak? Ketawa lepas tu bunyi lepas tu, maka dia telah melakukan satu perbuatan yang di luar daripada solat. Jadi hukumnya solat itu tidak sah. Alasannya kenapa? Seseorang itu telah melakukan satu perbuatan yang luar daripada solat. Seseorang itu telah melakukan perbuatan luar daripada rukun solat. Ketawa ni ada dalam rukun solat? Tak ada. Jadi kena fahamlah. Kalau ketawa ni boleh lagi sembahyang, ada bunyi pula, jadi orang tahu dia pula ketawa, maka dia dah melakukan, dia dah buat satu perkara yang di luar daripada solat. Itu kamu kena faham, kena jelas betul-betul. Jadi hukum dia apa? Ustaz dah terang dah tadi. Kalau ketawa memang sah, dia jawab soalan dia tidak sah. Dan alasannya kenapa? Seseorang itu telah melakukan perkara yang keluar daripada rukun solat, dan perkara itu boleh membatalkan solat. Ketawa ni adalah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Bukan ketawa je, bercakap dengan sengaja. Tak sengaja tu lain, bercakap dengan sengaja. Bersembang dengan kawan-kawan, dengan sembahyang berjemaah. Batal tak? Batal. Jadi perkara-perkara yang menambah. Dalam solat ni jangan perkara yang menambah dengan sengaja. Kalau tak sengaja lain. Dalam bab sembahyang ni, rakaat, kalau sengaja tambah batal. Tapi kalau tak sengaja tak boleh. Kalau tak sengaja, itu lain. Kalau tak sengaja, dia tak sengaja tambah, maka tak ada masalah. Tapi kalau sengaja tambah, sengaja nak tambah, tak boleh. Rakaat dia telah ditetapkan. Kalau kurang, wajib tambah. Jadi kalau sembahyang ni macam tu, dia bukan macam ibadah lain. Bab sembahyang ni kamu kena faham betul-betul. Jadi kalau lah berlaku keadaan macam tu, maka je kenalah sembahyang semula. Kenapa? Ketawa ini memang tak bolehlah kita samakan dalam melakukan solat. Itu di antaranya lah. Jadi itulah yang Ustaz boleh terangkan dalam keadaan yang ringkas yang Ustaz boleh terangkan. Jadi soalan-soalan yang lain tu lebih kepada kamu cubalah menjawab sendiri. Ustaz boleh bantu sekadar yang tu. Dia Ustaz akan tengok jawapan kamu, apa yang kamu jawab. Jadi kalau Ustaz right tu, maknanya Ustaz terimalah jawapan kamu. Jadi untuk hari ini cukuplah penerangan Ustaz. Ustaz tak berniatlah untuk terang pada semua
soalan-soalan ni. Sebab ini kaedah latihan simulasi ni adalah untuk bagaimana kamu nak menjawab soalan. Jadi ustaz pun akan semak jawapan kamu untuk tengok bagaimana kamu menjawab soalan. Itu saja daripada ustaz. Penerangan daripada ustaz yang baik, yang lemah daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tolong bagi kerjasama, hantar tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru kelas kamu, oleh guru-guru kelas yang ataupun guru-guru yang telah mengajar kamu, supaya dapatlah membantu kamu dalam belajar sesi PDPR yang selama 2 minggu ni. InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya COVID-19 ni berlalu pergi dan kita bolehlah kembali ke sekolah dan kita terus ulang kaji dan persediaan untuk menghadapi UPKK yang tidak lama lagi. InsyaAllah saya doakan semua berjaya dan dimudahkan segala urusan. InsyaAllah ada kelapangan dan kita akan jumpa di kelas-kelas yang akan datang. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.